Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bukit Mertajam. Keputusan kerajaan memotong sebagian besar subsidi diesel dan melakukan penyasaran kepada golongan tertentu berjaya menyekat hak rakyat daripada terus dicuri oleh orang asing sejak sekian lama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, laporan mengenai agensi pelancongan serta bas pelancongan di Singapura yang akan menaikkan harga perkhidmatan karena kenaikan harga diesel di negara ini juga jelas membuktikan selama ini subsidi yang diberikan kerajaan pergi kepada pihak yang tidak sepatutnya. Malah jelas beliau, penutupan beberapa stesen minyak di sempadan negara juga dikesan karena mereka tidak boleh lagi menjual diesel subsidi yang selama ini digunakan oleh orang asing. Daripada tahun 2012 hingga 2022, kita tengok berapa jumlah kereta bertambah, kata 3%. Berapa jumlah naik keperluan diesel, puluhan peratus, tak salah 70%. Naik jumlah kereta sikit, tapi naik penggunaan diesel melambung karena diesel itu tidak menggunakan hanya untuk golongan sasar yang sepatutnya menikmati subsidi kerajaan, tetapi hanya untuk orang asing. Katanya ketika berucap pada Majlis Korban Perdana bersama Perdana Menteri di Masjid Jamek Cerok, Tokun Bawa di sini pada Selasa lalu. Anwar berkata, sejak zaman pemerintahan Barisan Nasional lagi, ramai yang bersetuju dengan pelaksanaan penyasaran subsidi, namun ia tidak dibuat hingga membolehkan 3,8 juta orang asing menerima manfaatnya, sedangkan rakyat Malaysia yang membayar cukai dan kerajaan yang membayar subsidi berkenaan. Tegasnya, kecurian dan ketirisan subsidi kerajaan perlu dihentikan. Malah subsidi ini juga tidak sepatutnya dinikmati oleh golongan maha kaya di negara ini. Sebab itu kita kata, yang perlu kita bagi ada nelayan, kebun kecil, penanam sayur, pesawat padi, pemandu bas sekolah, semua kita bagi. Ada lagi yang tak dapat? Kalau ada, Huja boleh lagi bincang dengan kita. Melalui penyasaran subsidi ini sebanyak RM4 bilion, kita dapat selamatkan. Jadi, untuk apa RM4 bilion ini yang kita selamatkan? Bukan untuk naikkan elawan Perdana Menteri ataupun Menteri, tetapi ia akan kembali kepada rakyat, katanya lagi. Salam sejahtera, selamat datang ke channel Current Sphere. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam sejahtera dan selamat datang ke channel ini. Baru-baru ini kita mendapat satu berita yang rasanya gembira, di mana harga telur telah menurun. Terdapat banyak respon daripada masyarakat mengenai berita penurunan harga telur ini, tetapi terdapat banyak juga respon yang seolah-olah tidak berpuas hati. Ada yang berkata penurunan harga itu terlalu sedikit dan tidak memberi apa-apa impak kepada mereka, dan adalah lebih bagus jika kenaikan harga diesel itu tidak berlaku. Apakah pendapat kalian semua? Kalau begitu, jom kita dengar apakah penjelasan daripada Perdana Menteri sendiri tentang isu ini. Perdana Menteri Anwar Ibrahim hari ini menjelaskan rasional di sebalik keputusan kerajaan menggunakan penjembatan rasionalisasi subsidi untuk menurunkan harga telur sebanyak 3 sen. Pada masa yang sama, Anwar hari ini berkata dia akan meneruskan cara lain untuk menggunakan semula simpanan yang boleh membantu meringankan beban orang ramai. Jelasnya, kajian mendapati telur paling banyak dimakan oleh keluarga Malaysia, terutamanya isi rumah berpendapatan rendah yang boleh mengambil kira-kira 4 biji telur sehari. Oleh itu, kita panggil syarikat-syarikat ini bincang berapa untung sebulan. Beritahu sekian, tak boleh kurang sikit. Untung bukan rugi, kurang sikit untung supaya kurangkan beban. Itulah saya umumkan semalam turun harga telur, sebab telur ini paling banyak dimakan oleh rakyat-rakyat di bawah. Katanya,
ketika berucap pada majelis korban perdana di Masjid Jamek Cerokokun bawah di Bukit Mertajam. Malaysia kini telah mendapatkan rakaman ucapan Perdana Menteri itu. Pada Isnin, Perdana Menteri mengumumkan harga runcit baru telur grade A, B, dan C masing-masing berharga 42 sen, 40 sen, dan 38 sen, turun 3 sen setiap satu. Kerajaan kini akan membelanjakan 10 sen untuk memberi subsidi bagi setiap telur yang melibatkan perbelanjaan 100 juta ringgit Malaysia. Peruntukan subsidi telur pada 2023 ialah 927 juta ringgit Malaysia. Pengumuman harga telur Anwar itu dipersendakan setengah pihak dengan bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berkata dia menjangkakan langkah yang lebih mantap untuk menangani peningkatan kos sara hidup. Kerajaan telah mula menyelaraskan subsidi bahan api bulan ini bermula dengan diesel dengan tujuan menyalurkan subsidi terus kepada mereka yang memerlukan melalui pemindahan tunai atau card fleet untuk industri. Walaupun kerajaan tidak menjangkakan kos meningkat akibat penarikan subsidi menyeluruh, namun Anwar ketika berucap hari ini turut mengakui kos sara hidup masih ramai memberi kesan kepada orang ramai. Sebab itu kita cari jalan di mana boleh turun harga, kata Perdana Menteri lagi. Muhyiddin berkata benar, manakala Anwar menipu rakyat. Rakyat mangsa kenaikan harga diesel. Kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin tepat menggambarkan kesengsaraan rakyat akibat langkah PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim menaikkan harga diesel sebanyak 1.20 ringgit atau 56% daripada harga sebelumnya. Muhyiddin juga menegaskan bahwa Anwar menipu dengan mendakwa kenaikan harga subsidi ini hanya akan menjejaskan golongan maha kaya dan warga asing. Hakikatnya, kenaikan harga diesel ini menjejaskan kehidupan rakyat biasa serta meningkatkan kos operasi pesawah, petani, peladang, peniaga kecil, dan kontraktor kecil. Tidak sampai 48 jam selepas kenaikan harga diesel diumumkan, beberapa sektor telah mengumumkan kenaikan harga perkhidmatan dan barangan masing-masing. Pengeluar konkret, syarikat penunda kenderaan, dan pekebun sayur di Cameron Highlands adalah antara yang terawal mengeluarkan notis kenaikan harga. Persatuan Pengusaha Lori Tipe menyatakan kos bahan binaan akan meningkat sebanyak 30%. Terdapat keluhan daripada kontraktor kecil mengenai kenaikan harga tanah selori tayar 6 daripada RM180 kepada RM250 yang sudah pasti akan meningkatkan kos pembinaan rumah. Walaupun tiada notis rasmi, terdapat keluhan pesawah bahawa kos mengerjakan sawah meningkat daripada RM450 serulung kepada RM738 serulung. Sewa traktor meningkat daripada kos RM80 ke RM120 serelung. Kos pengendalian mesin padi meningkat daripada RM130 ke RM180 selerung. Sewa backhoe JCB pun naik daripada RM450 sehari kepada RM550 ke RM700 sehari. NGO Kebajikan Malaysian Relief Agency MRA menyatakan kegiatan membantu rakyat turut terjejas akibat kenaikan harga diesel kerana kenderaan 4-wheel drive yang mereka gunakan untuk mengangkut barangan bantuan menggunakan diesel. Malah kerajaan tidak pernah terfikir bahawa lembu korban dan tong gas juga diangkut dengan kenderaan diesel. Dengan kenaikan harga diesel, harga satu bahagian lembu korban meningkat RM100 dan harga satu unit tong gas meningkat daripada RM31 kepada RM35. Tidakkah ini menyentuh kehidupan rakyat biasa, bukan golongan maha kaya dan warga asing?
Kenyataan Muhyiddin mewakili suara rakyat biasa, pesawah, petani, peladang, penegak kecil dan kontraktor kecil yang terkesan akibat kenaikan harga diesel. Tidak ada satu perkataan pun dalam kenyataan beliau yang menyebut beliau menyokong penyelundup. Seperti mana yang dijangka Perdana Menteri ke-10, Menteri-Menteri dan Kerajaan Madani amat defensif, berada dalam penafian in denial dan bersikap kami tidak pernah salah apabila berhadapan dengan kritikan rakyat dan pemimpin pembangkang. Dalam mode defensif, mereka dengan pantas melabel dan menuduh pengkritik mereka sebagai menyokong golongan mahakaya, warga asing, ketirisan, dan penyelundupan. Dalam mode penafian, mereka tidak dapat menerima hakikat bahwa tindakan mereka telah mengakibatkan kesusahan kepada rakyat, peningkatan harga barang dan peningkatan kos dalam sektor binaan, pertanian, perkhidmatan, dan banyak sektor yang lain. Dalam mode kami tidak pernah salah, yang salah akhirnya adalah rakyat. Bagi mereka, tidak mengapa untuk kerajaan menaikkan harga diesel dan kadar SST dalam sektor logistik. Itu tidak salah. Yang salah tetap rakyat. Walaupun mereka terpaksa menaikkan harga barang dan perkhidmatan disebabkan peningkatan kos berikutan kenaikan kadar SST dan harga diesel. Malah nelayan pun dipersalahkan atas kegagalan kerajaan mengawal ketirisan dan penyelundupan diesel. Walaupun cerita menteri mengenai penyelundupan diesel oleh nelayan ini tidak masuk akal, namun yang salah tetap nelayan dan yang salah tetap rakyat. Mereka gagal menerima hakikat bahwa langkah menaikkan harga diesel ini dilakukan secara tergesa-gesa, tanpa proses libat urus dengan pemegang taruh, tanpa mekanisme yang jelas, dan dengan perancangan separuh masak. Selepas mengumumkan kenaikan harga diesel, barulah mereka sadar yang mereka terlepas pandang banyak perkara, termasuk mengenai mesin yang digunakan oleh pesawah, petani dan peladang serta kekerapan penggunaan mesin dan kendaraan diesel dalam sektor ini. Malah mekanisme sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan penentuan harga fleet pun belum diperincikan dan dimuktamadkan. Selepas dihujani kritikan demi kritikan dan keadaan menjadi huru-hara, barulah wakil kerajaan terhekeh-hekeh melakukan libat urus. Tidakkah ini contoh ketidakcekapan, kebebalan, dan kegagalan merancang kerajaan Madani? Adakah semua perkara yang disebut tadi adalah mengenai golongan mahakaya, warga asing, ketirisan, dan penyelundupan? Tidak sama sekali. Naratif golongan mahakaya, warga asing, ketirisan, dan penyelundupan adalah naratif ciptaan kerajaan untuk memberi justifikasi kenaikan harga diesel dan penafian hak subsidi rakyat. Ia juga naratif untuk menutup penipuan dan kelemahan, penguatkuasaan, serta kepincangan perancangan kerajaan. Hakikatnya, Anwar telah gagal menunaikan janji untuk menurunkan harga minyak. Rakyat tidak marah jika Anwar tidak pernah berjanji untuk menurunkan harga minyak 24 jam selepas dia mengangkat sumpah. Rakyat marah karena Anwar pernah berjanji tetapi tidak mengotakkan janji. Hakikatnya, Anwar juga menipu apabila mendakwa kenaikan harga diesel ini hanya memberi kesan kepada golongan mahakaya dan warga asing, sedangkan ramai rakyat biasa terjejas dengan kenaikan harga barangan dan perkhidmatan berikutan perancangan separuh masak Anwar. Adakah Muhyiddin menyokong penyelundupan apabila mengkritik Anwar? Tidak. Muhyiddin hanya menegaskan bahwa pertamanya Anwar adalah penipu, keduanya Muhyiddin mahu menyadarkan Anwar bahwa bukan golongan mahakaya dan warga asing yang terjejas, tetapi rakyat biasa yang menjadi mangsa kepada dasar perancangan separuh masak dan tindakan Anwar menaikkan harga diesel. Penulisan ini telah ditulis oleh Tun Faisal Ismail bin Aziz, Ketua Penerangan Bersatu Wilayah Persekutuan. Jadi pendengar di sana, apabila telah mendengar penulisan beliau tadi, apakah pendapat Anda? Adakah Muhyiddin betul dan Anwar itu salah? Atau sebaliknya? Mungkinkah ada sebab lain kenapa tindakan Perdana Menteri ke-10 kita, Anwar melaksanakan dasar-dasar seperti ini? Adakah ia satu langkah yang terburu-buru?
atau ia adalah satu langkah yang betul? Sila utarakan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Terima kasih. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share.